Kesihatan kanak-kanak dan penyakit berjangkit. Kanak-kanak yang sedang membesar biasa mengalami pelbagai gangguan kesihatan. Walaupun biasa terjadi dan dianggap normal, namun tetap perlu diurus dengan baik. Penyakit berjangkit. Penyakit yang boleh disebarkan daripada seseorang atau haiwan kepada orang atau haiwan yang lain. Terdapat proses penyebaran melibatkan 3 proses, iaitu patogen, hos yang mudah dijangkiti dan kaedah penyebaran. Patogen merupakan mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit seperti bakteria, virus atau parasit. Patogen terdapat di dalam bendali dalam saluran pernafasan, darah, air kencing, air mata dan juga kulit. Kedua, hos yang mudah dijangkiti. Patogen memerlukan hos untuk terus hidup. Penyakit yang berjangkit memasuki melalui luka pada kulit seperti saluran pernafasan dan saluran penghadaman. Kaedah penyebaran. 4 kaedah: udara, laluan najis ke mulut, kontak secara langsung dan kontak secara tidak langsung. Kaedah penyebaran udara, kaedah di mana patogen disebarkan melalui percikan batuk atau bersin dan semasa bercakap. Kedua, laluan najis ke mulut. Jangkitan biasa terdapat di pusat jagaan kanak-kanak kerana tidak mengamalkan kebersihan dengan membasuh tangan selepas menyalin lampin kanak-kanak dan menyentuh makanan. Ketiga, kontak secara langsung. Disebarkan apabila kanak-kanak menyentuh secara terus bahagian yang dijangkiti penyakit. Keempat, kontak secara tidak langsung melibatkan penyebaran daripada hos yang telah dijangkiti kepada bahan perantara. Jenis-jenis masalah kesihatan: selsema, penyakit tangan, kaki dan mulut, sakit mata, gastroenteritis dan sakit tekak. Simptom selsema seperti pening kepala, demam, batuk, sakit tekak dan hidung berai. Simptom penyakit tangan, kaki dan mulut, demam dan juga ulcer di dalam mulut. Simptom sakit mata, mata merah dan gatal, tahi mata bergerak dan juga pandangan kabut. Simptom gastroenteritis, loya, muntah-muntah, cirit-birit dan demam. Simptom sakit tekak, sakit ketika menelan makanan, demam, pening kepala dan bengkak tonsil. Bagaimana untuk mencegah penyakit berjangkit? Pertama, mengamalkan kebersihan yang baik. Kedua, galakkan kanak-kanak membasuh tangan. Ketiga, elakkan kanak-kanak berkongsi barang peribadi. Keempat, makanan yang dimakan bersih, segar dan baru dimasak. Kelima, masakan perlu dimasak dengan sempurna. Apakah yang dimaksudkan dengan alahan? Alahan adalah respon yang tidak normal oleh sistem imun kita. Simptom alahan: selsema dan jangkitan telinga, hidung gatal atau berair, batuk dan berkahak, cirit-birit atau sakit perut, hidung berdarah, ruam atau eczema, warna hitam bawah mata dan kerongkong merah dan bengkak. Apakah bahan yang mencetuskan tindak balas alahan? Bahan itu dikenali sebagai allergen. Contoh allergen: hama debu, kutu, bulu haiwan, debunga, hama binatang, sengatan serangga, kulat dan bahan pengawet. Adakah alahan mencetuskan keadaan yang serius dan boleh mengancam nyawa? Ya, alahan boleh mencetuskan keadaan yang serius dan boleh mengancam nyawa. Keadaan ini dikenali sebagai anafilaksis. Simptom anafilaksis: kesukaran bernafas, bintik-bintik merah pada kulit dan sekeliling mulut berwarna biru. Makanan yang memberi simptom alahan: makanan bersusu lembut, contohnya keju, mentega dan krim. Makanan telur, contohnya telur goreng, masakan yang mempunyai telur. Kacang, contoh makanan kacang tanah, minyak kacang, mentega kacang dan kacang gajus. Gandum, seperti biskut, pasta dan juga roti. Seterusnya, kacang soya.
Contohnya susu soya, kicap soya dan lisetin. Makanan laut seperti ketam, udang, kerang dan juga ikan. Menilai kesihatan kanak-kanak adalah sangat penting dilakukan untuk mengesan kanak-kanak yang tidak membesar dan berkembang secara normal. Tujuan rekod kesihatan menentukan status kesihatan kanak-kanak sama ada sihat ataupun tidak. Kedua, mengesan masalah kanak-kanak dengan lebih awal. Ketiga, menilai program rawatan yang dijalankan. Cara menilai kesihatan kanak-kanak. Pertama, pemerhatian. Digunakan sebagai satu alat penyaringan untuk mengesan kanak-kanak yang bermasalah. Kebaikannya adalah mudah dilakukan secara tidak formal, proses yang singkat dan boleh digunakan tanpa alatan yang lain. Kedua, ukuran antropometri. Satu penilaian yang melibatkan pengambilan ukuran tinggi, berat badan, lilitan kepala, lilitan tengah lengan dan ketebalan kulit. Kebaikannya memerlukan peralatan yang mudah dan murah, memerlukan masa yang singkat dan tidak perlu latihan yang terlalu teknikal.